Ummu Sulaim, ibu Anas ni kan, ini wanita yang pintar kan? Seorang wanita yang pintar dan tabah kan? Dia sangat tabah dan dia sangat pintar, dicekal kan? Mempunyai jiwa seperti orang lelaki kan? Tahan kan? Antara yang selalu menyertai siri peperangan. Sedikit orang pergi perang, tapi dia ambil peranan sebagai kaum wanita lah kan? Dia ambil peranan merawat orang yang cedera dan seumpamanya kan. Jadi tak semua orang lah boleh buat tugas tu. Jadi itu Ummu Sulaim. Jadi suaminya ataupun bapa tiri Anas, Abu Talhah. Jadi mak Anas ni dia baru dapat anak kecil, dapat baby. Jadi Anas pun dapat adik lah kan. Bapa tiri dia ni sayang lah dekat adik dia ni, sebab ini anak dia kan. Jadi baru dapat anak. Dia kata baby tadi tu meninggal dunia. Dan waktu tu Abu Talha tak tahu dia ada di luar rumah bersama dengan Rasulullah SAW. Bila ibu Anas, isteri Abu Talha tadi tu, dapati anaknya telah meninggal dunia, hayyat syai'an, dia pun mempersiapkan sesuatu apa yang dia siapkan. Jadi kalau riwayat seperti yang disebut dalam riwayat yang lain, contohnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dan juga beberapa riwayat yang lain, dia uruskan jenazah anaknya tadi, bayi tadi. Dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi disebut fahayyat as-sabi, mak dia uruskan bayi dia yang meninggal dunia. Dia sendiri yang buat, mak dia sendiri buat, macam tu. Ibu dia sendiri dia mandikan bayi dia yang meninggal dunia tadilah kan. Dia bukan baru lahir ni, dah lama lah lahir kan. Sebahagian syurah ataupun ulama yang menguraikan di sini, dia kata dia menyediakan makanan untuk suami dia kan, sebab kebetulan waktu itu Abu Talha berpuasa kan. Sebahagian mengatakan dia siapkan diri dia supaya kelihatan berseri-seri. Nanti suami dia balik, suami dia maksudnya akan jatuh hati dengan dia, lupalah anak tadi kan. Ada yang kata begitu. Tapi dalam riwayat lain, maksud menyediakan sesuatu tu diurus bayi tadi, dia selesaikan urusan memandikan dan mengkafankan. Kemudian bila sudah selesai, maka Abu Talha pun balik ke rumah dan dia tanya anak lelakinya, bayi lelaki, kaifal gulam, bayi macam mana kan. Isteri dia kata hada'at nafasuh ataupun hada'at nafsu, dah nampak dah tenang. Dia cakap macam tu, dah tenang dah nampaknya. So sebelum tu dia macam tak tenang lah, sakit kan. Bila dah meninggal dunia tenang lah kan. Dia kata hada'at nafsu, dah tenang dah nampaknya. Wa arju ayyakuna qad istarah, aku harap dia dapat berehat lah. Dia tipu tak? Dia tak tipu kan. Tauriah. Ni tauriah lah kan. Ta'rif disebutkan. Ini istilah dalam bahasa Arab disebut sebagai ta'rif kan? Ataupun ma'rudah ataupun ma'arif kan. Ta'rif maksudnya dia mengatakan sesuatu yang ada dua maksud. Orang lain mungkin akan faham maksud A, dia masukkan B. Dia sengaja buat begitu kan? Untuk sesuatu tujuan kan? Dia kata aku berharap dia dapat berehat, sebab dia pun tak tahu kan kesudahan bayinya, anaknya macam mana di alam barzah dan di akhirat. Dia tak tahu kan. Jadi dia harap anaknya dapat tenang di alam barzah. Dia harap begitu. Tapi suami dia fikir rehat, maksudnya tidur lah kan. Dah tenang maksudnya dah elok lah sakit. Dia faham macam tu kan. Dia kata dah tenang dah, maksudnya dah hilang sakit dia dan dia dah tidur kot, istirah, berehat. Dia faham macam tu kan? Ayat dia guna macam tu kan. Fabat, lalu Abu Talha tadi dia tak cek dia pun tidur kan. Falamma asbaha irtasal, bila dah siang dia pun mandi. Sini dia tak ceritalah kisah sepenuhnya, tapi sini menunjukkan malam tadi dia dah bersama dengan isterinya lah,
Sebab siang dia mandi. Maksudnya Ummu Sulaim bersama dengan suaminya, itu cara dia nak tunjuk tak ada apa-apa kan? Siapa yang paling sedih sebenarnya, isteri ke suami kalau anak kecil meninggal dunia? Saya rasa mak kan, isteri lah kan. Sebab dia lahirkan kan. Sebab anak tu 24 jam dekat dia. Bapak mana ada, dia tengok-tengok je kan. Kalau bapak tu sedih, mak lagilah sedih kan. Tapi mak ni dia tenang. Nampak sini, sebab bab ni, tajuk ni dia sembunyikan kesedihan. Ibu Anas tadi tu, dia boleh nak sedih, dia tunjuk sedih dia, tak salah pun kan. Tapi dia sembunyikan kesedihannya. Tujuannya apa? Dia nak dapatkan restu tadi, nak dapatkan redha Tuhan tadi tu. Dia harap dia dapat ganti. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang baik. Jadi nak dapat galang ganti tu, dia kena buat sesuatu yang lebih daripada orang. Apakah dia? Dia kena sembunyikan sedih dia. Maksudnya dia harapkan sesuatu yang baik kan. Dia fikir tak apa, nanti mungkin dapat anak lagi. Dia macam tu je. Jadi dia hilangkan sedih dia. Sebab dia nakkan itu. Jadi dia tak tunjuk sedih dia kepada suaminya. Kalau dia tunjuk sedih, mungkin tak capai lah maksud dia kan. Jadi dia bersama dengan suami macam tak ada apa-apa kan. Memang tak jangka, sebab dia boleh bersama dengan suami, isteri yang kematian anak, perempuan yang kematian anak. Dia boleh ke nak bersama dengan suami dia? Tak mungkin, mustahil. Itu akan berlaku, mustahil. Tapi dia buat benda yang mustahil. Memang suami dia tak boleh jangka lah, dia buat sesuatu yang mustahil. Sini nak cerita kasih sayang ibu ni, bukan ketabahan. Sini nak cerita ketabahan ibu yang kematian anak, bukan kasih sayang ayah yang kematian anak. Ayah Abu Talha kematian anak, dimarah kan. Sini tu nampak macam tu kan. Tapi slide yang lebih penting daripada tu, kisah ni nak beritahu ketabahan ibu yang kematian anak. Sebab dia lagi sedih. Kalau suami dia sedih, dia lagi confirm lagi sedih kan. Tapi dia tak tunjuk pun yang tu. Yang ni nak beritahu tajallud Ummi Sulaim. Maksudnya tabahnya hati Ummu Sulaim, cekal hati dia lebih daripada suami dia kan.